A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Muhammad Zaim bin Muhammad Syuhaimi ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Zaim, guru disiplin Sekolah Kebahasaan Taman Bukit Kempas. Yang mana pada hari ini PDPR kita akan bersama saya dengan tajuk budaya dan peraturan sekolah. Sedikit sebanyak saya akan menerangkan berkenaan dengan budaya dan peraturan-peraturan di sekolah. Okey, sebelum daripada itu, kita akan lihat satu video dulu. Kita akan tonton satu video untuk menaikkan semangat kita untuk terus belajar walaupun di rumah masing-masing. Okey, jom kita. Okey, suka Didi and Friend tak? Kalau suka, jom kita dengar sama-sama. Saya pun suka, anak saya pun suka dengar. Didi and Friends. Okey, jom kita Jom nyanyikan sama. subscribe. Jom pergi ke sekolah. Tak nak papa, tak nak sekolah. Mesti seronok di sekolah. Okey papa, baiklah. Sekolah, Buat apa? belajar dan bermain. Sekolah, Ada siapa? ada kawan hora-hore. Saya Joni, apa khabar? Hai Joni, khabar baik. Mesti seronok di sekolah. Okey Gigi, baiklah. Sekolah, buat apa? Belajar dan bermain. Sekolah, ada siapa? Ada kawan hora-hore. Jom belajar di sekolah. Belajar dengan kawan seronoknya. Jom bermain di sekolah. Bermain dengan kawan seronoknya. Sekolah, buat apa? Belajar dan bermain. Sekolah, ada siapa? Ada kawan hora-hore. Jom belajar, jom bermain sama-sama. Seronok setiap hari. Seronok, jom ke sekolah. Hurra-hurri! Okey, setelah kita dah dengar tadi, macam mana? Seronok? Mudah-mudahan kita dapat kembali ke sekolah dengan sempurna. COVID-19 ni akan pergi selama-lamanya. Okey, saya terlupa satu perkara tadi. Sepatutnya sebelum kita belajar tadi, kita mulakan bacaan doa. Okey, jadi sekarang ni jom kita sama-sama berdoa bersama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin. Okey, mudah-mudahan kita belajar pada hari ini walaupun sedikit, walaupun kita belajar di rumah, Allah Taala berkati pembelajaran kita. Okey, baik. Sekarang ni masuk kepada tajuk yang saya nak kongsi dengan awak pada hari ini, iaitu budaya di sekolah. Apa tujuan kita datang sekolah? Tujuan kita datang sekolah tidak lain tidak bukan untuk kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang berilmu, orang yang dapat membantu ibu bapa. Maka di sini perlunya kita faham tentang budaya-budaya yang ada di sekolah. Okey, jom kita tengok. Di sini saya senaraikan 5 sahaja. Berapa? 5. Jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik. Yang pertama sekali, budaya yang baik di sekolah, dan juga walaupun sekarang ni kita berada di rumah masing-masing, tapi antara budaya baik yang perlu kita amalkan baik di rumah maupun di sekolah, iaitu yang pertama, mesti gembira apabila hadir ke sekolah. Kalau kita belajar online, kita belajar di depan laptop,
sama juga, kita mesti bergembira, kita pakai pakaian terbaik, kita pakai baju yang cantik-cantik, kita semangat, kita mandi siap-siap. Janganlah pakai bangun tidur terus meme muka je ni. Terus pergi ke terus ngadap laptop, tak seronok lah. Jadi kita mesti kena ada semangat. Pagi-pagi bangun, terus pergi ke tandas, mandi, gosok gigi, sarapan siap-siap, dan terus kita seronok untuk ke sekolah. Okay, yang pertama. Yang kedua, perlu memberi salam. Saya lompat warna hijau ni pula, hijau muda. Perlu memberi salam. Okey, jadi kalau di sekolah, kalau jumpa dengan orang yang lagi tua, cikgu-cikgu, kita jumpa dengan jaga sekolah, kita jumpa dengan pekerja-pekerja sekolah, sama juga kita kena memberi salam. Macam mana lafaz salam? Kalau bagi umat Islam, cakap Assalamualaikum cikgu. Kalau dia bukan Islam, cakap selamat sejahtera cikgu. Macam gitu. Sama juga dengan kawan-kawan pun tak kan, dan kawan-kawan pun boleh kita memberi salam. Seterusnya, kita perlu menghormati sesama rakan. Kalau kita berkawan, ingat, bila di sekolah nanti kita akan ada ramai kawan, kan, pelbagai jenis latar belakang. Kita perlu kawan dengan baik, bergembira, memberi salam, membantu rakan apabila perlu. InsyaAllah orang yang baik, Allah Ta'ala akan hantarkan orang-orang yang baik dengan kita. Kita pun seronok untuk bersekolah. Okay. Dan yang ketiga adalah berkata lemah lembut. Macam mana tu? Maksudnya jangan bercakap kasar, jangan tengking-tengking. Kalau ada tak selisih faham, bincang baik-baik, tidak boleh tengking-tengking pula dia. Oi, kenapa kau ni? Jangan tinggikan suara. Dengan cikgu pun tak boleh tinggikan suara. Contoh nak pergi ke tandas. Cikgu, saya nak pergi tandas tu. Cikgu, nak pergi tandas. Cikgu, tandas. Kena cakap baik-baik. Assalamualaikum cikgu, izinkan saya pergi ke tandas boleh? Macam gitu. Okey? Boleh? Okey. Dan yang kelima, saya nak sebut belajar dengan baik. Termasuklah bawa buku datang sekolah, di dalam kelas memberikan perhatian sepenuhnya kepada apa yang cikgu ajar. Kalau di rumah macam mana pula? Kita belajar dengan laptop. Macam saya sebut tadi, pakai pakaian baik, sediakan buku, dan kita akan hadap komputer tu dengan cara yang terbaik sekali. Kita memberikan hormat walaupun cikgu tak ada depan kita, cikgu di sebalik skrin komputer kita. Kita kena memberi perhatian, belajar sungguh-sungguh. Kita niatkan dalam baca doa, duduk dengan cikgu tu, belajar baik-baik, buat catatan, buat kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Tengok tak gambar yang lelaki ni, tengok adik ni. Saya angkat tangan, memberi respon yang baik, disediakan pensil, disediakan pemadam untuk belajar, kan? Okey dah. Okey, seterusnya peraturan di sekolah. Saya cerita ringkas sahaja peraturan di sekolah. Okey, tapi tak apa, nanti bila masuk ke sekolah nanti saya akan memberi penerangan yang lebih lanjut berkenaan dengan peraturan di sekolah. Okey, secara kasarnya apa yang kita boleh tengok, yang pertama, waktu sekolah kita 7.20. 7.20 pagi. Jadi awak kena hadir sebaiknya 10 minit sebelum waktu kelas bermula. Jadi kena masuk ke sekolah, kena hadir ke sekolah sebelum pukul 7.10 pagi setiap hari. Cikgu-cikgu akan tunggu di kantin untuk kita sama-sama ada perhimpunan pagi, dan juga ada beberapa aktiviti yang sangat menyeronokkan. Okey. Seterusnya, yang kedua, memakai pakaian yang kemas, baju di iron. Tahu iron? Baju digosok. Baju digosok dengan baik, sediakan tie, sediakan pakaian yang cantik-cantik untuk hadir ke sekolah. Okey, seterusnya rambut mestilah kemas dan pendek bagi murid lelaki. Okey, nanti kita akan tunjukkan gambar macam mana rambut yang kemas dan pendek tu. Kalau kalau orang tu bukan Islam, dan dia tu orang India contohnya, saya tak pakai tudung. Jadi rambut kita macam mana? Mestilah diikat dengan kemas menggunakan ribbon ke tali getah dan sebagainya lah. Okey, kena pakai kemas. Okey, seterusnya membawa buku mengikut jadual. Jangan sebarang je pakai beg besar-besar, buku semua sekali jenis buku awak bawa.
Daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris semua sekali awak bawa semua sekali datang sekolah tunduk macam ni. Berat sangat. Tak boleh lah macam itu. Okey, mestilah memakai beg yang ringan lah. Mengikut jadual yang telah diberi. Okey, seterusnya kuku pendek. Kuku pendek maksudnya kena kepit kuku. Okey, janganlah biar kuku tu panjang macam tu kan. Okey, baik. Dan seterusnya yang ke 1, 2, 3 dan yang ke-6 adalah melakukan perkara-perkara yang positif. Tak bolehlah kita buat perkara-perkara yang melanggar etika persekolahan. Jangan buat vandalism, benda-benda yang kasar dan sebagainya. Okey, boleh. Okey. Seterusnya. Okey, berkenaan dengan tata cara pemakaian uniform sekolah. Okey, kita tengok sini, murid lelaki. Kalau peraturan di sekolah rendah macam mana? Okey, murid lelaki mesti memakai pakaian baju putih, kemeja berwarna putih, seluar panjang berwarna biru gelap, berkasut hitam ataupun putih. Tak ada masalah. Hitam ataupun putih, berstokin dan memakai tali leher berwarna biru gelap. Tali leher yang ni boleh didapatkan di kedai buku sekolah dan seterusnya memakai lencana dan tanda nama. Okey, baik inilah pakaian bagi pakaian uniform sekolah bagi murid lelaki. Macam mana murid perempuan pula? Okey, bagi pelajar perempuan sama juga, bajunya mestilah berwarna putih. Berbaju kurung berwarna putih, bertudung warna putih, berkain warna biru gelap. Macam ni. Berwarna biru gelap, berkasut putih atau hitam, berstokin dan memakai lencana dan tanda nama. Okey, boleh ni memakai lencana dan tanda nama. Ingat lencana dengan tanda nama bagi perempuan bukan dipakai di baju, tapi dipakai di tudung. Jangan kalau pakai kat baju macam mana nampak. Kan dia pakai tudung. Kalau pakai kat dalam macam mana nampak. Okey, baik. Seterusnya tata cara pemakaian uniform sekolah bagi murid perempuan bukan Islam. Dibenarkan untuk memakai baju kurung sama juga. Tapi kalau ada murid perempuan yang ingin memakai blouse, tidak ada masalah. Okey, iaitu memakai kemeja putih berlengan pendek di dalam. Okey, memakai blouse berwarna biru gelap. Panjangnya mestilah bawah lutut, jangan tinggi-tinggi nanti seksi sangat. Okey, seterusnya berkasut putih atau hitam, berstokin, memakai lencana dan tanda nama. Macam ni. Lencana dan tanda nama dan memakai tali leher berwarna biru gelap. Dalam gambar ni gambar tie dia warna merah. Saya ambil daripada internet. Jadi sebenarnya tie dia warna biru gelap sama macam murid lelaki, boleh didapatkan di kedai buku sekolah. Okey. Baik. Okey, di sini saya tunjukkan tata cara pemakaian baju. Ni contoh bagi yang lain lah. Okey, contoh baju murid. Okey, yang ni yang penting sekali untuk saya terangkan. Kedudukan lencana dan tanda nama bagi murid-murid. Okey, awak tengok, kerana ni kalau murid lelaki, dia ada name tag, dia ada poket baju. Sama macam saya ni. Okey, poket baju. Lencana sekolah mesti dijahit di atas tanda nama. Poket, tanda nama dan lencana. Ada kebiasaannya, kadang-kadang murid datang sekolah, dia pakai macam mana? Tanda nama ni dia letakkan dekat poket. Ini salah. Tanda nama bukan letak di poket. Tanda nama dengan lencana mesti di atas poket. Dan kedudukannya poket, tanda nama dan lencana. Lencana atas sekali. Okey, boleh? Tengok, bahagian poket hendaklah dibiarkan kosong tanpa sebarang tampalan, jahitan lencana dan tanda nama. Okey, jangan tersilap. Kalau dekat sekolah, siapa yang pakai macam gini, saya akan bagi amaran. Saya akan cakap, minta tolong beritahu dekat mak atau ayah awak, lencana dan tanda nama kena letak di atas poket. Okey, boleh? Okey, seterusnya peraturan rambut. Okey. Peraturan rambut. Ini bagi murid lelaki. Bagi murid lelaki, rambut mesti kemas pendek. Okey.
Dia potong elok je macam ini. Dan ni di telinga ni. Di telinga ni mesti kena ada macam line. Rambut tidak boleh kena telinga. Kalau kena telinga, bermakna salah lah tu. Okey, bermakna salah lah tu, kena potong rambut. Dan satu lagi diingatkan, sekarang ni trend. Trend yang selalu ada di negara kita sekarang ni, di dunia lah. Sekarang ni suka buat line. Suka buat line tu. Buat line. Jadi itu pun tak boleh. Itu dikategorikan sebagai qaza, iaitu mentatukan rambut, tak boleh. Okey, jadi tidak dibenarkan untuk ada line-line tu, tak elok. Nabi pun tak suka. Jadi awak pergi kedai, cakap kat dia, saya nak potong rambut macam budak sekolah. Dia tahulah nak potong rambut. Tak boleh ada line-line. Okey. Ya, bagi murid perempuan macam mana? Macam saya terangkan tadi, kalau dia tu orang Islam, pakai tudung sebaiknya. Kalau dia tu bukan Islam, dia nak ikat rambut, maka dia kena ikat rambut elok-elok kemas. Sikat rambut elok-elok, sikat rambut elok, pakai minyak. Dan lelaki pun sama juga, pakai minyak tadi. Kalau perempuan pakai ni, ikat rambut di belakang. Ataupun awak nak buat tocang ke, tak ada masalah lah, macam mana pun. Yang penting mesti kemas. Okey. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Ada beberapa perkara yang saya dah terangkan tadi. Yang pertama sekali, budaya di sekolah mesti sentiasa positif dan baik. Yang kedua, peraturan di sekolah. Peraturan ringkas di sekolah saya dah terangkan. Dan juga dua perkara berkaitan dengan penampilan diri, iaitu pemakaian baju uniform sekolah dan juga rambut perlu diperkemaskan dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey, pada saya cukup sekadar itu. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.